A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat ke-100. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, iaitu ayat 98 dan 99. Ayat 98, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Katalah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, kenapa kamu kufur ingkar dengan ayat-ayat Allah, sedangkan Allah menyaksikan ke atas apa saja yang kamu kerjakan. Pengajarannya pertama, Allah memerintah Rasulnya dan umatnya agar mencela ahli kitab kerana kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Yang kedua, sesiapa yang kufur terhadap ayat Allah, maka dia berhak dicela. Dan dia juga merupai orang-orang Yahudi dan Nasara. Yang ketiga, Allah Maha menyaksi apa sahaja yang dilakukan oleh hamba-hambanya, sama ada yang beriman atau yang kufur. Yang keempat, amaran keras kepada sesiapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Kerana Allah
sentiasa memerhati setiap perbuatan mereka dan akan membalasnya dengan seadilnya. Yang kelima, Allah akan hanya membalas apa yang dilakukan oleh manusia atau yang diucapkan. Adapun yang terlintas di dalam hati atau fikiran tidak akan dicatat dan dibalas. Okey, ayat seterusnya, ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha 'iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Katalah wahai Muhammad kepada ahli kitab, wahai ahli kitab, kenapa kamu menghalang manusia daripada jalan Allah, khususnya orang yang beriman, dan kamu inginkan mereka menyimpang dari jalan Allah, sedangkan kamu mengetahui kebenarannya. Dan Allah tidak pernah lupa atas apa yang kamu kerjakan. Itu maksud dia, pengajaran dia. Pengajaran ayat 99. Pertama, Allah memerintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mencela ahli kitab yang sentiasa menghalang manusia daripada jalan Allah. Yang kedua, sesiapa yang menghalang manusia dari jalan Allah, sama ada yang beriman menjadi kafir atau yang kafir kekal dalam kekufurannya, maka dia menyerupai orang Yahudi dan Nasara. Yang ketiga, musuh Islam bukan sahaja syaitan daripada kalangan jin, tetapi juga syaitan dari kalangan manusia.
sebagaimana disebut oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 112. Yang keempat, ayat ini mendorong orang-orang beriman agar sentiasa melazimi syariat Islam dan berada pada jalan Allah. Kerana itulah tujuan manusia dicipta, dan kerana cara itu sahaja manusia akan sampai ke syurga. Yang kelima, sesiapa yang menghalang manusia yang telah beriman dari jalan Allah sehingga dia murtad, dosanya adalah lebih besar daripada orang yang menghalang manusia yang kafir agar tidak beriman dan terus dalam kekufuran. Yang ke-6, ahli kitab, khususnya Nasara, sentiasa bekerja keras siang dan malam untuk memurtadkan orang-orang Islam. Tanpa mengira penat dan lelah. Sedangkan mereka yakin bahawa mereka berada di atas kebatilan. Manakala orang beriman jarang sekali berdakwah, mengajak manusia kepada Islam, sedangkan mereka yakin agama mereka adalah agama yang benar. Okey, cukup. Okey, insya-Allah malam ni kita sambung ayat ke-100. Alhamdulillah, daripada sepanjang PKP ni kita dah habis surah Baqarah dan kita sambung surah Ali Imran.
dan malam ni sampai ayat yang ke-100. Ayat malam ni kaitan dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas Allah cerita pasal ahli kitab, sama ada Nasrani ataupun Yahudi, bagaimana akidah mereka, bagaimana sikap mereka terhadap orang beriman, dan bagaimana usaha mereka untuk memurtadkan orang yang beriman. Maka ayat malam ni Allah bercakap pula terus kepada orang yang beriman. Apa sepatut kamu buat dengan usaha-usaha jahat orang-orang Yahudi dan Nasara untuk memurtadkan kamu? Apa sepatutnya sikap kamu? Jadi kalau sebelum ni sebelum ni Allah banyak tuju cakap kepada ahli kitab. Qul ya ahlul kitab. Qul ya ahlul kitab. Tapi malam ni Allah bercakap terus dengan orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuha. Wahai allazina, orang-orang amanu, mereka beriman. Kalau kita perasan ayat 2-3 ayat sebelum ni kan, Allah perintah Nabi supaya cakap pada ahli kitab kan? Ayat tu mula dengan apa? Qul. Sedangkan ahli kitab ada di Madinah, khususnya orang Yahudi kan. Tapi bila Allah bercakap dengan orang beriman, Allah tak guna perantaraan. Allah tak kata, ya Muhammad, qul ya ayyuhallazina amanu. Apa ni, perasan tak perbezaan? Kenapa? Bila Allah perintah Nabi supaya cakap kepada ahli kitab, Allah perintah dengan perkataan qul. Tapi bila cakap kepada orang beriman, Allah tak kata pada Nabi dah qul. Terus Allah bercakap terus kepada orang beriman. Apa pengajarannya? Macam kita dengan anak kita kan. Ada anak kita cakap pada isteri kita, yang tolong begitu anak kita. Dan ada anak kita yang kita cakap terus dengan dia. Apa beza tu? Maknanya hubungan kita dengan anak yang kita cakap terus lebih rapat dan tak ada masalah. Tapi bila kita ada masalah dengan anak, kita guna orang tengah kan? Sama juga antara Allah dengan ahli kitab tu ada masalah sebab mereka kufur kepada Allah. Maka Allah perintah melalui Nabi, tolong beritahu. Tapi Allah dengan orang beriman tak ada masalah, Allah cakap terus dengan orang beriman. Mana hubungan Allah dengan orang beriman sangat rapat, dan tak ada masalah. Okey. Sama juga bila kita nak berdoa kan. Ramai tak orang berdoa kepada Allah tapi menggunakan orang ketiga. Ramai kan? Dia guna apa? Wali ataupun tok guru ataupun imam, ustaz kan? Sedangkan Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Kenapa dia guna orang ketiga? Sebab dia rasa dia ada masalah dengan Allah, betul? Dia rasa macam iman dia lemah, dia banyak dosa. Jadi kalau suruh ustaz ni cepat sikit makbul. Dia tak tahu ustaz pun banyak dosa juga kan. Kalau dia tak ada masalah, dia direct je bangun malam. Sebab Allah dah bagi jaminan, 1/3 malam kamu minta apa je, aku akan bagi. Okey. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya tuti'u, kamu taat ataupun patuh. Tengok tuti'u, kita terjemah apa? Taat. Taat tu bahasa apa? Bahasa Arab. Taat. Kalau bahasa Melayu? Patuh. Saya tak tahulah. Bahasa Arab yang telah dimelayukan, dan orang Melayu pun tak mengaku itu bahasa Arab. Tak tahu berapa banyak dah. Mungkin lebih kepada beratus-ratus dah. Ya? Ikhlas, niat.
masjid. Semua tu bahasa Arab. Okey, wahai orang beriman, sekiranya kamu taat ataupun patuh, fariqan. Fariqan sebahagian. Minal lazina, dari orang-orang yang utu, mereka diberi kitab. Sekiranya kamu taat kepada orang, sebahagian daripada orang yang diberi kitab. Siapa ni? Yahudi dan Nasrani. Kitab orang Yahudi Taurat, kitab orang Nasrani Injil. Maka apa mereka akan buat? Yarudukum, mereka akan mengembalikan kamu ataupun memurtadkan kamu. Radda yaruddu, mengembalikan kamu. Ba'da imanikum, selepas keimanan kamu. Jadi mereka akan kembalikan kamu selepas keimanan kamu kepada apa? Kafirin, menjadi orang kafir. Okey. Kalau kita tengok terjemahan maksud ayat ni macam biasa je kan. Macam tak ada apa-apa je. Tapi sebelum tu saya nak ulas ni. Ya ayyuhallazina amanu. Dah berapa kali kita sebutkan. Bila ayat Quran Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, apa maksud, apa pengajaran dia? Beza dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Bila Allah sebut secara khusus wahai orang beriman, apa pengajaran? Tak, Allah sebut wahai orang beriman tu. Allah sebut perkata iman, orang beriman. Allah tak kata wahai manusia, wahai makhluk. Allah guna perkataan iman, wahai orang beriman. Pertama, kata siapa ni? Abdullah bin Mas'ud kan? Dia kata apa? Wahai, bila Allah sebut wahai orang beriman, hendaklah kamu far'iha sam'aka. Hendaklah kamu betul-betul dengar. Telinga kamu kena fokus, sebab dia bagi tahu sebab. Kenapa bila sebut orang beriman lagi kena fokus? Sebab fa'innahu khairun tu'maru bihi. Sebab selepas ayat wahai orang beriman ada perintah yang kamu akan diperintah oleh Allah, ataupun nahyun tunha anhu, ataupun ada larangan yang kamu akan dilarang melakukannya. Dengar betul-betul. Satu. Yang kedua, Allah sebut orang beriman tu menunjukkan Allah nak memuliakan iman. Iman tu satu benda yang mulia. Sebab tu Allah gunakan perkataan iman bila memanggil hamba-Nya yang beriman. Wahai orang beriman. Makna iman tu ada nilai. Nilai ataupun ketinggian kedudukan iman di sisi Allah. Yang ketiga, Allah nak bagi tahu, bila Allah sebut wahai orang beriman, Allah nak beritahu apa? Iman ni ada tuntutannya. Bukan sekadar kamu mengucap aku beriman, lepas tu tak ada tanggungjawab. Tak ada perintah, tak ada larangan. Tak. Bila kamu sebut iman, ada tanggungjawab, ada tuntutan. Maka kamu kena dengar. Sebab apa? Yang aku akan bagi tahu itu, itulah bukti kamu benar-benar beriman ataupun tidak. Kalau ada perintah, selepas ayat ni, kamu buat apa yang aku perintah. Itulah bukti kamu betul-betul beriman. Tapi kalau ada perintah, kamu tak buat, itulah bukti sebenarnya kamu berpura-pura. Boleh faham?
Sebab itulah kata Abdullah bin Mas'ud tadi, bila Allah sebut orang beriman dan kita mengaku beriman, wajib kita bagi perhatian dan wajib kita dengar. Sebab dia kaitan dengan iman kita. Kalau tak dengar, confirm kita tak beriman. Boleh faham? Macam saya kata pada semua pelajar ni, wahai pelajar-pelajar, saya guna perkataan pelajar. Apa maksud tu? Saya tak guna wahai orang ramai. Saya tak guna wahai pakcik-pakcik. Saya guna wahai pelajar-pelajar. Apa makna? Satu, kedudukan pelajar tu mulia. Yang kedua, saya nak beritahu, kalau kamu pelajar, ada tanggungjawab. Dengar baik-baik. Yang aku nak cakap ni ada kaitan dengan tanggungjawab kamu sebagai pelajar. Kalau kamu pelajar, maka kewajipan pelajar apa dia? Bila saya sebut, wahai pelajar. Dengar kan? Kalau ada pelajar buat tak tahu, menunjukkan dia bukan pelajar lah. Sama je. Kalau Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, dia buat tak tahu je. Terus sambung ayat seterusnya. Dia tak beriman. Mana boleh Allah nak cakap benda penting kepada orang beriman, kamu buat tak tahu, terus sambung ayat seterus. Mana kamu bukan orang beriman lah. Dan ramai tak orang baca ayat ni, lepas tu dia tak tahu pun apa maksud perintah ataupun larangan. Ramai tak? Sebenarnya dia tak beriman, walaupun dia khatam berpuluh kali. Okey. Jadi dengar baik-baik. Apa yang Allah nak perintah ni? Iaitu sekiranya kamu taat mereka, apa target mereka? Target mereka nak memurtadkan kamu. Maka Allah nak bagi tahu jangan taat. Sebab bila taat, murtad. Kenapa? Bila taat aja, bila taat pada orang yang diberi kitab ni makna murtad. Kenapa? Sebab mereka, kita dah belajar ayat sebelum ni, kan Allah kata apa? Qul ya ahlal kitab lima takfuru. Kenapa kamu kufur? Satu. Yang kedua, qul ya ahlal kitab lima tasudduna. Kenapa kamu nak sangat menghalang manusia daripada jalan Allah? Itulah kerja orang Yahudi dan Nasara. Jadi kalau itu kerja mereka dan kamu pula taat, memang kamu akan murtad. Okey. Dan Allah sebut sebahagian. Kalau kamu taat sebahagian orang yang diberi kitab. Allah tak kata kalau kamu taat sebahagian orang Yahudi dan Nasara. Beza tak? Allah sebut Yahudi dan Nasara dengan Allah sebut orang yang diberi kitab. Beza tak? Sebenarnya ni Yahudi dan Nasara jahat tak? Jahat. Kalau jahat, kenapa Allah sebut orang yang diberi kitab? Kitab tu mulia tak? Mulia. Allah nak cerita pasal orang jahat, tapi Allah sebut satu benda mulia yang ada pada mereka. Makna apa tu? Double jahatnya. Sebab apa? Jahat dia menggunakan kitab Allah. Jahat dia menggunakan kitab Allah. Yang kedua, bukan semua orang yang diberi kitab jadi baik. Bukan semua orang yang diberi kitab mengajak pada kitab yang diberi. Tak. Kadang-kadang dia ada kitab, dia ubah kitab, dia selewengkan. Pengajaran untuk kita apa dia? Bukan semua orang yang baca kitab Al-Quran. Bukan semua orang yang hafal. Bukan semua orang yang buat musabaqah Al-Quran. Bukan semua betul. Kan? Jangan kita kata, bagus negara ni. Buat musabaqah tiap-tiap tahun. Lepas tu qari dia Johan setiap tahun. Bukan mestinya baik. Lepas tu bagi anugerah pula kan. Hadiah pula puluh-puluh ribu. Ada pula ma'al hijrah. Ada pula macam-macam anugerah. Jangan tertipu. Sebab ahli kitab Allah gelarkan mereka ahli kitab. Tapi kerja dia beda. Orang yang diberi kitab Allah kerjanya apa? Memurtadkan orang daripada kitabnya. Boleh? Okey. Dia ada sebab turun ayat ni. Ada sebab turun ayat ni. Ada seorang Yahudi, dia ulama lah. Syas bin Qais. Syas bin Qais. Dia
orang Yahudi dan juga ulama dan ada kedudukan di kalangan orang Yahudi yang ada di Madinah. Jadi sebelum Nabi datang ke Madinah, orang Arab Madinah bersatu tak? Bersatu tak? Tak kan? Mereka sentiasa bergaduh. Apa nama puak yang terbesar di Madinah? Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Dua kabilah Arab yang besar di Madinah yang berperang je sepanjang masa. Dan sebelum Nabi datang ke Madinah, ada riwayat mengatakan 5 tahun sebelum Nabi datang, ada mengatakan 3 tahun. Berlaku satu peperangan besar. Nama dia Peperangan Bu'as. Pernah dengar ke? Bu'as. Tak pernah? Tak pernah? Perang Dunia Kedua pernah dengar? Oh, pernah. Berapa tahun ni? 3 tahun ataupun 5 tahun sebelum Nabi datang ke Madinah. Ini boleh kata kemuncaklah peperangan besar antara Aus dan Khazraj. Nama dia Bu'as. Dan dalam peperangan ni, ramai pembesar-pembesar pemimpin Aus dan Khazraj mati. Yang pemimpin ni biasa orang tua lah. Bila orang tua mati, siapa ambil alih? Ini antara sebab ikut pakar sejarah, pakar sirah, kenapa orang Madinah lebih mudah terima Islam yang dibawa oleh Nabi dibanding dengan orang Mekah. Sebab apa? Orang tua yang berkarak apa-apa warna lah, semua dah tak ada. Yang ada ni yang muda-muda. Jadi orang muda lebih mudah menerima benda yang baru, kan? Sebab tu kalau ada masalah orang tua, bersabarlah, banyak bersabar. Ataupun abaikan setelah kita berdakwah. Okey. Jadi ini kemuncak dia, kan. Lepas tu, lepas 3 tahun atau lepas 5 tahun, Nabi pun datang ke Madinah. Dan akhirnya Nabi satukan Aus dan Khazraj macam adik-beradik. Macam tak pernah bergaduh. Okey. Jadi lepas tu orang Yahudi tengok geram. Yahudi tengok, macam mana boleh rapat, boleh mesra, boleh kasih sayang ni. Maka dia dengki nak timbulkan balik cerita-cerita lama supaya akhirnya bergaduh dan berpecah semula. Jadi dia pun hantar seorang pemuda Yahudi. Dia kata, tengah-tengah ada kumpulan Aus dan Khazraj sedang bersembang kedai kopi Tama. Dia kata, cuba kamu pergi ni, juluk-juluk sikit, cerita pasal kepada Aus apa yang orang Khazraj buat pada dia dulu masa Bu'as. Cerita pula pada Khazraj apa yang orang Aus buat kepada mereka. Akhirnya timbul cerita-cerita lama, nak berperang, hampir-hampir nak berperang. Dah siap dah, tetapkan tempat dan waktu. Okey, kita berperang balik. Hebat tak Yahudi? Oh, hebat. Jadi Yahudi ni antara dia nak menjatuhkan Islam dengan cara memecah belahkan orang yang beriman. Bila Nabi tahu, terus Nabi jumpa dua pihak ni. Nabi ingatkan apa yang berlaku sebelum Nabi datang ke Madinah. Kamu dulu jahil, sesat, tapi Allah bagi hidayat melalui aku. Betul tak? Betul. Kamu dulu asyik bergaduh, berperang setiap hari, berpuluh-puluh tahun, tapi akhirnya kamu bersatu dan berkasih sayang. Betul tak? Betul. Dakwal jahiliyah tabghuna, adakah dakwah jahiliyah kamu nak balik semula? Iaitu dakwah mengajak pada perkauman, kebangsaan, semangat. Adakah kamu nak balik pada dakwah jahiliyah? Jadi setelah Nabi sebut satu-satu, akhirnya mereka menangis dan mereka istighfar dan mereka bertaubat. Gagal, kan? Okey. Turun ayat ni. Kalau kamu dengar pujukan orang yang diberi kitab, apa dia? Kamu akan murtad. Boleh faham? Turun ayat ni. Apa bentuk ni?
bentuk ataupun cara ahli kitab, khususnya Yahudi, untuk memurtadkan orang beriman. Apa bentuk? Kita kena tahu kan? Jangan tahu matlamat je, tapi cara tak tahu. Akhirnya kita pun terperangkap. Apa dia cara? Boleh sebut tak? Dia guna apa? Ialah dia menghasut tu asasnya dia guna apa? Macam tadi Aus dan Khazraj dia guna apa? Sejarah yang lama kan. Kamu dulu hebat kan? Yang selalu menang ialah Khazraj. Kamu dulu hebat, sekarang kamu tak dipandang hebat. Dia bangkitkan cerita-cerita lama. Dan dia bangkitkan kamu dulu dihinakan, bila nak balas kan? Dia sebahagian ahli tafsir mengatakan antara cara diguna ialah perempuan. Nak menjauhkan orang Islam. Kalau tak masuk agama mereka pun, tinggal Islam. Cukup. Caranya apa? Perempuan. Sebab apa perempuan? Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, apa dia? Ma taraktu fitnatan adarra min ba'di ma taraktu fitnatan min ba'di adarra ala rijali minan nisa. Apa maksud? Cuba terjemah. Ma taraktu. Nabi kata, aku tidak tinggalkan fitnah min ba'di, selepas aku, yang adarra, yang paling mudarat sekali. Fitnah yang paling bahaya, paling mudarat kepada siapa? Kepada lelaki. Apa dia fitnah tu yang paling mudarat pada lelaki? Nisa. Yahudi faham ni. Makna nak menghancurkan lelaki yang beriman, perempuan. Sebab Nabi kata inilah fitnah paling bahaya. Bagi perempuan, ada ramai yang sanggup tinggal agama. Betul? Tukar agama. Kerana perempuan pun ada yang tak pergi kelas. Tak ada pun. Adakah? Kadang-kadang jadi apa ni, pelakon. Yang peminatnya siapa? Ramai lelaki. Pelakon perempuan, artis, penyanyi kan. Ramai peminat dia. Lara dengan wanita sebagai pelakon ke artis. Akhirnya dia tinggalkan agama secara tak langsung. Dan ada kerana seorang perempuan dia sanggup bunuh. Mula-mula bunuh perempuan, lepas tu bunuh kerana perempuan je. Okey, yang kedua, dia guna apa? Hubbul mal. Cinta harta. Bila manusia cinta harta, habis dia akan tinggal agama. Betul kan? Allah kata apa? Wa yuhibbunal mala hubban jamma. Allah mencela orang yang mencintai harta, cinta yang melampau. Pagi cari harta sampai ke malam. Sampai ke tua pun nak tambah lagi harta. Kan? Dah banyak nak topak lagi kan? Ada satu gunung emas, nak satu gunung lagi. Habis. Dia akan tinggal agama. Betul? Bila dia balik pada agama? Bila dah bankrupt. Okey. Yang ketiga, dia guna agenda tadi, perkauman. Sekarang kita berpecah tak masyarakat kita? Sebab apa? Perkauman ataupun berpuak. Berpuak tu macam sama ada parti, sama ada NGO, sama ada mazhab. Betul? Berpecah. Cina bila berdepan dengan kita, dengan orang Islam, dia bersatu. Walaupun asalnya dia berpecah.
kita sebelum berdepan dengan orang kafir, kita berpecah. Bila berdepan, lagi berpecah. Betul kan? Itulah kerja orang Yahudi. Okey, sekarang kita nak tahu. Allah sebut dalam ayat ini fariqan. Fariqan makna apa? Sebahagian. Adakah dalam semua ahli kitab tu mana sebahagian sahaja yang bekerja, berusaha untuk memerintahkan orang beriman? Yang lain tak? Macam mana kita nak tahu? Yang ni betul-betul sedang berusaha nak memerintahkan kita. Yang ni tak. Macam mana kita nak tahu? Faham soalan? Faham? Kalau yang beriman lepas datang Nabi Muhammad tu sebagian daripada yang boleh dipercayai. Yalah, sebahagian lah. Mana ada sebahagian yang tak ada usaha nak memurtadkan kita. Kan? Jadi macam mana kita nak tahu yang ni nak murtadkan kita, yang ni okey. Tak ada masalah. Kita dengar cakap dia pun tak apa. Sebab yang beritahu sebahagian ni siapa? Allah. Bukan Nabi Muhammad. Mana yang betul-betul tahu ada sekumpulan nak memurtadkan ialah Allah. Bukan Nabi. Kita lagi tak tahu. Jadi soalannya macam mana kita nak tahu? Sebab Allah pula sebut sebahagian. Sebahagian ni benda yang samar. Okey, jawapan dia pertama. Sebahagian di sini maksud dia ialah sebahagian orang Yahudi ni, ahli kitab ni ada dua. Satu ahli kitab yang setelah datang Quran mereka beriman. Kalau Yahudi seperti Abdullah bin Salam. Kalau Nasrani seperti Najasyi. Jadi yang beriman dipanggil sebahagian, yang tak beriman sebahagian. Mana semua yang tak beriman memang nak memurtadkan kita. Itu pendapat pertama. Boleh faham? Yang kedua, ada ayat lain yang menunjukkan bahawa sebenarnya yang nak memurtadkan orang Islam ni sebenarnya bukan sebahagian dan bukan ahli kitab dia, termasuklah orang musyrikin, orang kafir, semua sekali. Cuba buka surah An-Nisa ayat 89. Surah An-Nisa ayat 89. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawaan. Okey. Cuba terjemah waddu. Mereka suka. Mereka ni siapa? Orang musyrikin dan semua sekali. Semua orang kafir ni. Dalam ayat ini Allah tak kata fariqan, sebahagian. Sebab tu ulama kata ayat ini mentafsirkan fariqan. Maknanya bukan sebahagian tapi semua orang kafir perangai dia macam tu. Sebab bila dia kafir, mana dia memusuhi tak Allah? Kan? Bila dia memusuhi Allah, dia memusuhi tak agama Allah. Bila dia memusuhi agama Allah, dia nak supaya orang masuk agama dia. Jadi wadu, mereka ingin lau takfurun, kalau kamu kufur macam mana ni? Kama kafaru, sebagaimana mereka kufur. Dan akhirnya fatakununa sawa. Akhirnya kamu dengan mereka sama aja. Okey. Jadi kesimpulannya, kita kena berhati-hati dengan sebahagian ahli kitab ataupun semua ahli kitab, bahkan semua orang kafir. Semua orang kafir. Dan ayat ini juga menunjukkan kita boleh tak taat kepada mereka? Boleh tak? Sekiranya kamu taat, mereka akan memurtadkan kamu.
Mana ayat ni memang tak boleh lah. Betul? Tapi adakah semua urusan kita tak boleh taat pada dia? Kalau kita kerja dengan syarikat orang Yahudi, dia bos. Dia kata kamu kena datang pukul 8. Boleh tak kita kata, saya tak nak taat sebab kamu orang Yahudi? Boleh? Itu tak termasuk. Yang tak boleh taat ni dalam bab agama. Dalam bab agama. Bab urusan dunia perniagaan, kita partner dia kan dalam perniagaan. Dia bagi cadangan, saya tak nak dengar sebab kamu Yahudi. Keluarlah. Dan Nabi pernah tak berjual beli dengan orang Yahudi? Ya? Okey. Kemudian Allah kata apa? Wa kaifa. Dan kaifa. Bagaimana? Takfuruna. Kamu ingkar, kamu kufur. Wa antum. Wa ni dipanggil wawul hal. Bila wawul hal kena terjemah sedangkan. Sedangkan kamu tutla. Apa makna tutla? Dibaca. Ke atas kamu ayatullah. Ayat-ayat Allah. Wa fikum, dan fikum apa makna? Di kalangan kamu ataupun dalam masyarakat kamu, rasuluhu, ada rasulnya. Rasul kepada Allah, utusan Allah. Okey, apa maksud ayat ni? Apa maksud? Dan apa kaitan dengan ayat sebelum? Saya dah terjemahkan. Bagaimana kamu ni siapa? Orang beriman. Bagaimana kamu kufur? Kan orang kafir ni, Allah kata apa? Jangan tak pada ahli kitab. Sebab apa? Mereka suruh kamu supaya kamu murtad. Murtad tu mana kufur lah. Lepas tu Allah kata apa? Bagaimana kamu, iaitu orang beriman, boleh kufur, sedangkan kamu sentiasa dibaca ayat-ayat Allah. Dan Rasul pula ada depan kamu. Kamu melihat Rasul, Rasul pun melihat kamu. Kamu hidup bersama Rasul. Rasul ziarah kamu bila sakit. Nabi pergi ziarah rumah-rumah sahabat. Faham? Maksud apa? Apa dia? Takkan? Sebab? Pertama, sebab tu kita kena faham kaifa ni. Kaifa ni istifham, soalan. Soalan kita dah belajarkan. Satu hakiki, satu majazi. Hakiki tu nak jawapan betul-betul lah. Majazi bukan nak jawapan, tapi ada maksud yang sebaliknya. Sama ada nak mencela, nak mengikrar, nak mengesahkan. Yang ni soalan kaifa ni makna apa? Satu, makna dia istibad, untuk menunjukkan sangat jauh. Apa yang jauh? Sangat jauh kamu boleh kufur ataupun murtad. Sangat jauh. Sebab apa? Ada dua benda ni. Ada dua benda ni. Jadi ayat ni Allah nak bagi itu pada siapa sebenarnya? Tak. Maksud yang tersirat, Allah nak bagi tahu kepada siapa? Ahli kitab. Jangan buang masa. Ayat ni menghampakan usaha orang Yahudi. Jangan buang masa. Tak ada cat.
Tak mungkin kamu ni murtad. Sebab ada dua sebab ni. Boleh faham? Okey, satu. Yang kedua, tadi untuk apa? Istib'ad. Menunjukkan sangat jauh ataupun tak mungkin. Yang kedua, kaifa ni li ta'ajub. Untuk menunjukkan li ta'ajub mana? Sangat-sangat pelik kalau kamu kufur sedangkan ayat dibaca pada kamu siang malam dan Rasul ada bersama. Sangat-sangat pelik. Boleh faham tak? Saya bagi contoh analogi lah. Makanan ada, mak bapak kaya, mak bapak pula doktor, makan sentiasa cukup, kesihatan dijaga, tiba-tiba kurus kering. Pelik tak? Pelik kan? Macam itulah. Ayat Allah dibaca siang dan malam dan sahabat menyaksikan ayat turun, sebab apa diturun, kenapa diturun. Kemudian Rasul pula sentiasa ada depan bagi tazkirah. Kalau kufur juga satu 8 benda yang ajaib, tambah satu lagi kan. Dia ada 7 benda ajaib kat dunia kan. Satu yang ke-8 apa dia? Kalau saya nak bagi contoh lebih nampak benda. Belajar tadabbur setiap hari, 2 kali sehari, 2-3 jam kan. Lepas tu duduk pula dengan orang yang soleh, dekat dengan ustaz pula, tak berkawan dengan orang jahat, tiba-tiba murtad. Pelik tak? Pelik. Makna apa tu? Kalau siapa yang murtad juga, kita tahu apa sebab. Apa sebab? Dua ni je. Ni. Tak ada ayat Allah dan sekarang Rasul tak ada. Tapi ada sunnah. Percayalah berdasarkan ayat ini, siapa yang murtad, siapa yang tak beriman, punca dua ni je. Ayat Quran jarang baca, kalau baca pun tak faham. Dan sunnah Nabi pun jauh. Yang dekat ialah sunnah tok guru dia ataupun sunnah orang ramai. Dia memang mudah murtad. Sebab tu tahu tak kita, di zaman Rasulullah, saya nak tanya, di zaman Nabi ada tak orang murtad? Ada tak sahabat yang murtad? Ada. Kalau ada, siapa dan berapa orang? Tak, Yahudi itu dia sebenarnya bukan murtad, itu munafik. Bila dia munafik, mana dia bukan murtad. Dia memang kafir dah. Dia tak masuk Islam pun. Cuma dia berpura-pura Islam. Itu bukan Islam. Itu bukan murtad. Itu dia bersaling kulit. Sebenarnya, kalau ikut pendapat yang paling sahih, di zaman Rasulullah, tak ada yang murtad kecuali ada seorang, saya dengar ceramah Dr. Osman Al-Khamis. Abdullah bin apa? Dia murtad, lepas tu akhirnya dia balik semula pada Islam. Yang kedua, Abdul Uzza. Dia murtad dan mati dalam murtad. Kemudian ada satu cerita, tapi cerita ni tak sahih. Saya dulu dengar dan saya percaya. Nama seorang sahabat Nabi Ubaidillah bin Jahsh. Ni sahabat Nabi, dia berhijrah. Orang yang antara golongan pertama berhijrah ke Habsyah bersama isterinya. Siapa isterinya? Jadi cerita masyhur tapi tak sahih. Dia berhijrah dengan isteri dia. Lepas tu sampai ke Habsyah, dia minum arak, murtad. Dan lepas tu bila murtad berpisah dengan isteri, dan isterinya akhirnya kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa isterinya? Yang bagi mahar kepada isteri ini ialah Raja Najasyi. Safiah bukan? Bukan, itu Maryah Kipti, itu dia hadiah daripada Mesir. Ini Habsyah bukan Mesir. Ummu Habibah. Tapi itu gelaran dia, nama dia ialah Ramlah binti. Siapa nama bapa dia? Bukan Ram, bukan Ramlah binti Ram.
Ramlah binti Abi Sufyan. Dan Ummu Habibah ataupun Ramlah. Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Mana bapa dia kafir ke Islam? Bapa Ummu Habibah ni kafir, pembesar Quraisy. Sebelum dia masuk Islam, Abu Sufyan dia masuk Islam lewat dah masa buka kota Mekah. Maknanya dia menentang Nabi hampir 20 tahun baru masuk Islam. Jadi cerita ni masyhur ni. Ubaidillah berhijrah ke Habsyah dengan isteri dia. Sampai ke Habsyah dia minarak murtad jadi Nasrani. Tapi cerita tu cerita palsu. Sebenarnya sahabat ni tak murtad pun. Okey. Tapi mungkin berlaku bercerai apa, akhirnya Nabi pinang Ummu Habibah dan kahwin dengan Nabi. Yang bagi mahar bagi pihak Nabi ialah Raja Najasyi. Pernah dengar nama Ummu Habibah? Kan? Dia yang Ummu Habibah yang meriwayatkan hadis sabda Nabi, siapa solat sunat 12 rakaat setiap hari, Allah bina untuknya sebuah istana di syurga. Inilah perawinya Ummu Habibah. Kata Ummu Habibah, sejak aku dengar hadis tu aku tak pernah tinggal 12 rakaat setiap hari. Okey. Jadi cerita ni Ubaidillah murtad tak betul. Jadi sebenarnya di zaman Rasulullah yang dapat dikesan dua je. Satu murtad masuk Islam balik, yang kedua murtad dan mati dalam murtad. Dan kita pernah dengar tak kisah bila Nabi Isra' dan Mi'raj, kemudian Nabi balik ke Mekah dan Nabi cerita dia berisra' dan Mi'raj pada malam kan. Satu malam pergi ke Baitul Maqdis, naik ke langit, balik semula dan sampai ke Mekah semula di malam yang sama. Dan kita pernah dengar cerita bila ada sahabat dengar cerita tu, ada sebagian sahabat murtad, tak percaya. Pernah dengar tak? Itu pun cerita palsu, tak ada seorang pun murtad. Okey. Dan bapa kepada Ummu Habibah lebih kurang pada tahun 7 Hijrah, dia jumpa Raja Rom. Abu Sufyan jumpa Raja Rom di Syam. Raja Rom nama dia apa? Gelar ada? Heraklu. Bahasa Arab Heraklu. Jadi Heraklu tanya Abu Sufyan beberapa soalan. Dia kata antara soalan yang dia tanya pada Abu Sufyan apa dia? Yang dia ikut Muhammad ni, agama baru ni, sepanjang dia ikut, ada tak yang murtad? Abu Sufyan masa tu kafir. Dan ini Ubaidillah ni siapa ni? Menantu dia kan? Kalau betul Ubaidillah murtad, ini sebagai senjata dia untuk menggambarkan Islam tu agama yang tak betul. Buktinya ada orang murtad, menantu aku. Apa jawapan Abu Sufyan kepada Heraklu? Tak ada seorang pun murtad. Boleh faham? Ini maksud ayat ni. Bagaimana boleh kufur sedangkan ayat Allah dibaca siang malam dan ada Rasul. Dan kita tahu kan, yang peringkat awal masuk Islam kebanyakan orang miskin dah hamba. Tapi walaupun mereka miskin, bila mereka ditangkap, diseksa, mereka goyah tak iman? Tak. Bila kena seksa teruk, tak murtad. Sumayyah diseksa sampai matikan, tak murtad. Suami dia Yasir diseksa, tak murtad. Menunjukkan apa ni? Kalau iman masuk kat sini, orang tak takut dah. Hatta bunuh sekalipun. Kenapa? Dan kita banyak dengar cerita lain macam Ashabul Ukhdud. Baru je beriman, raja yang zalim gali parit besar dan nyalakan api dan paksa orang yang baru beriman. Baru je beriman, tak sampai setengah jam, terjun dalam api ataupun murtad. Apa yang mereka buat? Ada tak seorang yang murtad? Walaupun baru je beriman. Sebab apa? Bila iman masuk dalam hati, dia yakin pada akhirat. Bila yakin pada akhirat, dia nampak api neraka jauh lebih besar. Maka api kat dunia ni tak ada nilai. Keyakinan tu menyebabkan dia tak sanggup nak menukar agama. Kenapa aku tukar agama? Seronok sekejap, lepas tu masuk duduk dalam api yang kekal. Oh, nampak tak keyakinan tu?
Begitu juga tukang sihir Firaun, baru tak beriman. Tapi bila dia ugut oleh Firaun untuk dibunuh, dipotong kaki dan tangan secara bersilang, disalib, mereka goyah tak? Tak. Ini maksud ayat ni. Kalau ada yang murtad tu, contoh lepas Abu Bakar ramai tak sahabat yang murtad. Sebenarnya itu adalah orang yang memang munafik. Bukan yang betul-betul beriman. Okey? Dan sesuai dengan satu hadis Nabi. Nabi kata apa? Taraktu fikum amrayni. Aku tinggal pada kamu dua perkara. Apa dia? Quran dan sunnah. Kalau kamu pegang dua-dua ni, kamu tak akan sesat. Murtad pun tak. Yang jenis mudah berubah kan. Murtad pula sebab ayat Quran tak ada dalam hatinya. Ataupun ayat Quran ada tapi sunnah Nabi jauh. Dia guna Quran tapi sunnah dia guna sunnah orang lain. Orang macam ni cukup mudah untuk murtad. Boleh faham? Okey, kemudian Allah kata apa? Waman ya'tasim. Dan siapa ya'tasim? Apa makna ya'tasim? Ya'tasim ni berpegang. Berpegang billah, dengan Allah. Maksud juga ialah dia beriman kepada Allah, dia bertawakal, berserah sepenuhnya pada Allah, dia hanya takut pada Allah. Maka apa dia akan dapat? Faqad hudiya. Maka sesungguhnya hudiya, dia telah hudiya apa dia? Diberi petunjuk. Ila kepada ataupun ke sirat. Sirat ni apa makna sirat? Dia boleh baca sirat dengan sad, yang kedua dengan sin. Kalau saya baca faqad hudiya ila siratin, betul. Itu bacaan yang sahih. Jadi sirat dia apa makna? Asal dia dari segi bahasa iaitu jalan yang besar dan lurus. Mustaqim makna lurus, kan? Sepatut kalau tak sebut mustaqim memang dah jelas. Sirat tu jalan yang lurus dan luas. Tapi ini sebagai taukid, penegasan. Jalan yang lurus, yang betul-betul lurus. Apa kelebihan jalan tu kalau besar dan lurus? Tak bengkok kanan, tak bengkok kiri. Apa kelebihannya? Pasti cepat sampai, kan? Yang kedua, pasti sampai, tak mungkin sesat. Tapi kalau jalan tak lurus kan, sekejap ambil bid'ah kan, sekejap sunnah, sekejap ke kanan, sekejap ke kiri kan. Lepas tu ikut tok guru dia pula, lagilah tak sampai. Okey. Jalan yang lurus. Saya lupa nak sebut tadi. Ayat Allah ni, siapa yang Allah kata tak mungkin ataupun sangat jauh lah kalau untuk mereka murtad. Siapa? Yang ada dua ni kan. Tapi ayat Quran ni, ayat Allah sebut apa? Tutla. Apa makna tutla? Allah tak kata mereka ada ayat Quran saja, tapi Allah kata dibaca. Apa makna dibaca? Daripada perkataan tala. Kalau sebut tala, tutla ataupun tilawah, mesti ada dua makna. Siapa dah sebut sebelum ni? Siapa tahu? Baca dan satu lagi. Betul amal, tapi perkataannya wasyamsi wa duhaha wal qamari idza. Apa makna tu? Demi matahari dan waktu duha, dan demi bulan apabila mengikuti matahari. Jadi tala tu satu baca, yang kedua mesti ada ikut. Kalau baca saja tak ikut, dia bukan tala, bukan tilawah. Boleh? Makna apa tu? Kalau ada Quran saja,
2-3 jenis Quran, lepas tu yang maha-maha pula itu, besar pula tu, kan? Tapi dia tak faham. Dia boleh murtad je. Ataupun paling-paling Quran, dia tinggal agama. Mana orang yang tak murtad ialah ayat Quran tu dibaca, difahami dan diamalkan. Kemudian panduannya ialah sunnah Nabi. InsyaAllah dia akan selamat. Okey. Kemudian ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang mereka beriman. Allah seru sekali lagi kepada orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, dengar sini. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Kepada Allah. Okey, apa makna takwa? Takut. Tapi kalau kita terjemah takut, boleh ditafsirkan macam-macam. Orang kalau takut pada hantu, dia buat apa? Lari. Kalau takut pada polis, lari. Kalau takut pada bini, tak berani jawab. Tapi kalau takut pada Allah, bukan lari. Apa dah? Takut pada Allah semakin dekat. Jadi apa makna takwa yang sebenar? Dia berasal daripada perkataan Adam, wiqayah. Wiqayah. Takwa tu berasal daripada wiqayah. Apa makna wiqayah? Pelindung. Jadi takwa ialah ambil pelindung yang melindungi kita daripada azab Allah. Cara pelindung tu apa dia? Buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Jadi buat yang Allah suruh dan tinggal yang Allah larang, itulah pelindung kamu daripada azab Allah. Bolehkah? Ini kita dengar tiap minggu dengar tak? Ittaqullah. Sampai makmum tertidur kan? Dah 10 tahun ittaqullah tidur. Macam mana dia nak takut pada Allah? Sebab makna takwa ialah buat yang Allah suruh. Yang Allah suruh dalam Quran dia tak faham. Betul? Dan bertakwa juga mana tinggal yang Allah larang. Yang Allah larang dalam Quran pun dia tak faham. Macam mana dia nak buat? Jadi asas bertakwa pada Allah mesti faham perintah Allah, larangan Allah. Okey. Haqqa tuqatih. Apa makna haqqa tuqatih? Sebenar-benar takwa. Okey. Macam mana tu sebenar-benar takwa? Macam mana? Dia sebelum ni kita pernah tadabbur surah Baqarah. Allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Allah puji ahli kitab. Ini yang beriman. Apa sifat terpuji ahli kitab yang beriman? Iaitu mereka membaca ayat Al-Quran haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaan. Apa makna sebenar-benar bacaan? Baca dari segi lafaz. Yang kedua, baca dari segi makna, faham. Yang ketiga, itu makna haqqa tilawati. Tapi sini haqqa tuqatih. Ada pendapat mengatakan bertakwalah pada Allah haqqa tuqatih dengan semaksimum yang mungkin. Maka ada riwayat mengatakan bila turun ayat ni sahabat dah rasa macam susah ni. Mana mungkin kita boleh bertakwa semaksimal yang mungkin. Ada sahabat yang buat dosa kan. Masa buat dosa tak ada takwa. Maka bila mereka rasa gelisah dengan ayat ni,
Ini satu pendapat turun ayat surah At-Taghabun ayat 16. Surah At-Taghabun ayat 16. Fattaqullah fattaqullaha mastata'tum. Okey, cuba terjemah. Fattaqullah, bertakwalah pada Allah, mastata'tum, setakat yang kamu. Jadi bila turun ayat ni, sahabat lega, okeylah. Kalau setakat yang kita mampu, okeylah. Jangan di luar kemampuan kita. Itu pendapat yang pertama. Makna apa tu? Kalau ikut pendapat pertama, ada salah satu ayat dinasahkan hukumnya. Yang mana satu? Yang mana? Yang ni ke yang ni? Yang ni lah. Kan? Haqqa tuqatih, mahu bertakwa sehabis mungkin. Bila sahabat susah, ayat ni dibatalkan hukumnya, diganti dengan ayat ni. Itu satu pendapat, tapi tak ada dalil. Tak ada dalil. Pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin, dia kata, tak boleh senang-senang kita menghukum, ada ayat Quran terbatal hukumnya. Tak boleh senang-senang. Melainkan ada dalil yang sangat jelas. Yang ni tak ada dalil yang jelas. Sebab membatalkan hukum yang ada dalam Quran satu benda yang sangat besar. Maka perlu dibukti dengan dalil. Maka dia kata tafsir yang paling tepat apa dia? Ayat ni mentafsirkan haqqa tuqatih. Bukan, tidak ada nasakh. Faham tak? Kalau orang tanya, apa makna bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benar bertakwa? Jawapannya ialah bertakwalah pada Allah setakat yang kamu mampu. Tidak ada nasakh. Ayat ini mentafsirkan ayat ini. Boleh faham? Dan ditambah lagi satu ayat yang kita biasa baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan membebankan melainkan yang kamu. Tapi orang Melayu baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia baca tu. Sebab itu dua ayat terakhir surah dia selalu baca. Tapi bila duduk atas kapal terbang, tak boleh nak solat dengan sempurna, dia solat amat waktu. Bercanggah tak dengan ayat tadi? Allah kata, Allah tidak akan membakar setakat yang kamu mampu. Kamu mampu tak berdiri? Tak mampu kan? Allah tak membakar, solat duduk. Allah membakar kamu bila nak solat berwuduk. Boleh tak berwuduk? Silakan kalau boleh. Kalau tak boleh, air penuh ataupun pramugari tak benarkan sebab banjir. Orang Melayu kalau berwuduk macam 10 orang berwuduk dia seorang kan. Maka tak dibenarkan. Tayamum. Sebab masa tu itu saja yang kamu mampu. Betul? Tapi dia tak pakai ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia pakai pendapat ustaz iaitu solat rumah. Siapa cakap? Allah kata fattaqullah mastata'tum. Buat setakat yang kamu mampu. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh berwuduk, tayamum. Okey. Jadi nak terjemah apa ni? Sebenar-benar dan lepas tu Allah larang. Wala tamutunna, dan janganlah. Dia terjemah jangan ke tidak? Jangan kan? Bukan tidak. Janganlah kamu mati illa kecuali wa antum wawul hal, iaitu dalam keadaan kamu muslimun, orang-orang yang berserah diri. Apa maksud serah diri? Islam. Apa makna Islam? Makna semua yang Allah takdirkan, sama ada syariat ke, musibah ke, semua dia serah diri. Sami'na wa ata'na. Redha, sabar. Okey, ayat ni macam Allah larang ni.
Jangan mati. Jangan mati. Kecuali dalam keadaan kamu, kita boleh buat pilihan tak? Allah kata jangan mati. Okey, saya tak nak mati. Boleh tak? Ini ada pilihan tak jangan mati ni? Sebenarnya Allah larang jangan mati ke Allah larang apa? Jangan mati dalam keadaan kamu bukan? Allah ada faedah tak kalau kita mati dalam Islam? Tak ada faedah. Kalau kita mati dalam kufur, wali'azubillah, Allah rugi tak? Habis kenapa Allah nasihat kita? Ini tanda Allah sayang pada kita, Allah rahmat pada kita, Allah nak kita masuk syurga. Okey, banyak pengajaran ayat ni. Banyak pengajaran. Pertama, kita tak boleh nak tentukan mati. Sebab mati boleh datang bila-bila. Yang kita boleh tentukan apa dia? Hujung. Boleh kan? Soalan dia, macam mana kita nak pastikan kita mati dalam Islam? Macam mana cara? Sebab ini perintah Allah. Nak tentukan mati bila? Tak boleh. Di luar kuasa kita. Tapi kita boleh tentukan nak mati dalam Islam ataupun kafir. Cuma soalan bagaimana caranya? Bila istiqamah? Start bila? Besok ke minggu depan? Start sekarang. Kenapa kena start sekarang? Sebab mati tak tahu bila. Okey Ustaz, insyaAllah start minggu depan ni. Ataupun kebetulan minggu depan saya nak pergi umrah. Sampai kat Mekah saya nak mulalah. Tak ada tengok-tengok, naik ke terbang mati dah. Jadi maksud dia, mulai daripada sekarang, pastikan kamu jadi orang Islam. Bila kamu pastikan daripada sekarang, tiba-tiba datang kematian, insyaAllah mati dalam Islam. Boleh? Ini yang paling susah ni. Nak apa? Istiqamah. Kadang-kadang nak buat tu susah, tapi nak istiqamah dalam amal soleh lagi susah. Betul kan? Kadang-kadang zikir pagi, zikir petang tak. Kadang-kadang zikir pagi, dalam seminggu 2 hari tinggalkan. Nak istiqamah setiap hari. Kadang-kadang nak istiqamah solat sunat 12 rakaat setiap hari. Bukan senang dah. Subuh okey lagi. Lepas maghrib okey lagi. Lepas isyak okey lagi. 4 rakaat sebelum sahur asyik terlepas je. Lepas tu dia salah. Masjid tu memang cepat komat lah. Kan? Dan juga pengajaran di sini, apa maksud ni? Pengajarannya apa dia? Kenapa Allah kata pastikan masa mati? Sebab yang dikira ialah masa. Jangan duk sibuk sekarang, lepas tu masa tua, longgar pula. Masa dia muda, pulun habis-habis. Pergi umrah berkali-kali, solat malam. Bila Allah bagi sakit, longgar. Solat pun tak. Tengok-tengok masa tu dah mati. Tapi sebab kita tak tahu bila mati, kena sentiasa istiqamah. Saya nak sebut 2 kisah daripada hadis sahih. Ada seorang lelaki yang berani berjihad, berani ke depan. Jadi sahabat tengok, oh luar biasa ni. Terlalu berani kan. Bila Nabi nampak dia, Nabi kata, huwa min ahli nar, dia ahli neraka. Oh, sahabat terkejut ni. Bukan sedang berkaraoke ni. Bukan minum arak. Sedang berjihad. Dan dia adalah orang yang berani. Sahabat terkejut. Macam mana ni? Dan sahabat pun jadi takut. Takut mereka pun ahli neraka. Jadi ada seorang lelaki dengar Nabi cakap. Macam mana ni Nabi kata orang berjihad berani pula ahli neraka. Lelaki ni pun kata, aku akan ikut lelaki ni yang Nabi kata ahli neraka sampai sudah. Dia pun ikut lelaki ni. Lelaki ni pergi berperang, kemudian berani bunuh orang tu, bunuh orang ni. Tiba-tiba orang pukul dia cedera parah. Dia tak tahan, dia ambil pedang, dia letak kat perut, dia tekan badan dia sampai terkeluar ke belakang. Mati. Makna apa tu? Bila lelaki ni tengok, besok dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, lelaki ni makna tak beriman. Bila Nabi cakap macam tu dan dia tengok betul-betul kawan tu bunuh diri, dia kata, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Nabi kata, kenapa? Sebab semalam kamu cakap lelaki ni ahli neraka dan aku tengok betul dia ahli neraka.
apa yang kamu cakap adalah benar dan engkau adalah Rasulullah. Boleh faham? Daripada sini Nabi sebut satu hadis yang bermaksud ada seseorang yang melakukan amalan ahli syurga. Berjaya amalan ahli syurga tak? Sehinggalah dia tinggal satu hasta lagi. Satu hasta apa ni? Bukan nak masuk syurga. Satu hasta nak mati. Dekat dia nak mati. Tiba-tiba sabaqal kitab, dia pun buat amalan ahli neraka, masa tu mati, masuk neraka. Cuma ada satu hadis tambahan, orang ni melakukan amalan ahli syurga pada pandangan orang ramai. Mana hati dia tak ikhlas. Macam tadilah. Yang orang tadi tak ikhlaskan. Sebab apa? Apa bukti dia tak ikhlas? Bila dia sakit, dia tak reda. Dia tak boleh sabar. Itu bukti dia tak ikhlas. Kalau dia buat kerana Allah, dia akan reda apa saja Allah takdirkan. Boleh faham? Ramai orang solat malam. Ramai orang pergi umrah. Tapi bila Allah takdirkan sakit, tinggal solat. Dia jadi bela. Oh, susahnya solat masa sakit. Mana dia tak ikhlas masa muda. Okey, satu lagi kisah. Seorang lelaki yang suka minum arak. Dalam hadis sahih juga. Jadi, bila setiap kali minum arak, dibawa pada Rasulullah dan dijatuhkan hukuman. Jadi, sahabat pun kata apa? Memang teruklah lelaki ni. Syed minum arak aja. Syed kena hukum je. Sahabat mengutuk dia. Bila Nabi dengar, Nabi tegur. Jangan cela dia. Jangan kutuk dia. Sebab dia cinta ke Allah dan Rasul. Faham? Pada zahirnya, dia ikut nafsu amarah. Tapi Nabi kata, dalam hati dia sangat cinta Allah dan Rasul. Jangan kutuk dia. Ini yang hadis yang berlawanan. Nabi kata, ada orang melakukan amalan ahli neraka. Minum arak ahli neraka. Tapi dia adalah ahli syurga. Macam mana Ustaz? Buat maksiat tapi cinta Allah. Dia cinta Allah. Tapi dia tak boleh nak kontrol nafsu. Lepas minum arak, dia menyesal bertaubat. Lepas tu, dia minum lagi. Tapi hati dia memang nak tinggal. Tak ada kekuatan. Tapi jangan jadikan panduan. Oh, macam tu saya nak mengumpat je lah. Lepas tu bertaubat kan. Saya nak jadi macam lelaki tu. Jangan. Okey, cukup lah. Okey, kita baca sikit daripada buku. Okey, sebelum ni saya nak umumkan beberapa pengumuman. Pertama, kepada pelajar-pelajar online yang daripada Tawau, yang ada sekitar Tawau, kita akan adakan perjumpaan dengan pelajar tadabbur online yang ada di Tawau, dan perjumpaan itu pun di Tawau pada hari Sabtu 26 Februari pukul 9 pagi. Dan siapa yang free dan boleh lapangkan masa, boleh kontak nombor Dayang. Nanti boleh boleh kontak nombor staf kita di Tawau, iaitu Ustazah Dayang Junaina. Nanti kita akan paparkan nombornya di skrin. Saya ulang, mana-mana pelajar tadabbur online yang ada sekitar Tawau, kita akan adakan perjumpaan, bertaaruf, berkenalan dengan pelajar tadabbur online yang ada di Tawau pada 26 hari bulan Februari pada pagi Sabtu pukul 9 pagi. Dan untuk maklumat lanjut boleh hubungi nombor yang tertera di skrin, iaitu Ustazah Dayang. Dan minta maklumkan awal supaya kita dapat cari tempat yang sesuai dengan bilangan. Okey, yang kedua, kelas besok, 2 kelas besok pagi dan malam kita batalkan. Sebab kami akan ke Sabah. Jadi kelas pagi pun tak ada, malam pun tak ada. Cuma kita akan ganti dengan kelas khas pada Sabtu malam, pukul 8. Pukul 8 ke waktu sana? Mungkin awal kot. 7.30. 7.30 kan?
Mana maghrib kuliah tu kita mula lebih kurang 7.30 lah. 7. Jadi kita akan ganti dengan kuliah khas, kuliah maghrib. Waktu maghrib di sana awal 1 jam daripada waktu di Semenanjung. Okey. Itu je. Okey, kita masih amalan yang ke-6, iaitu kelebihan zikir. Zikir kepada Allah. Dan kita masuk B, muka surat 30. Zikir setelah berwuduk, iaitu mengucapkan 2 kalimah syahadat. Yang biasa kita baca Allah maj'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, itu hadis lain dan itu pun sahih. Cuma kelebihan ni doanya yang lain yang kita mungkin jarang yang baca. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbiru al-wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'." Subhanallah. Rahmatnya Allah kepada hambanya, dengan amalan sedikit boleh masuk syurga. Apa amalannya? Maksud hadis, tidaklah seseorang itu di antara kalian berwuduk kemudian ia menyempurnakan wuduk. Menyempurnakan wuduk termasuklah cara wuduk sama dengan Nabi. Termasuklah tidak membazir air yang banyak. Kalau berwuduk dengan satu badiah dah tak masuk dah. Dia berwuduk lalu dia menyempurnakan wuduk atau memperbaiki wuduknya, dan habis wuduk dia baca doa ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kelebihannya apa? Dibuka baginya 8 pintu syurga. Mana daripada hadis ni kita dapat tahulah pintu syurga ada 8. Ada kata 4. 4 tu jenis syurga. Jenis syurga dengan pintu syurga lain. Jenis syurga yang disebut dalam Quran ada 4 kan? Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wah, Jannatul Adnin, yang paling tinggi Jannatul Firdaus. Dan tingkat-tingkat syurga lain pula. Ada satu hadis mengatakan tingkat syurga ialah 100 tingkat. Dan ada hadis yang kita baca sebelum ni, bilangan tingkat di syurga adalah sebanyak bilangan ayat Al-Quran, 6,000 lebih. Okey. Jadi jangan lupa sudah berwuduk dan pastikan wuduk sempurna. Cara wuduk pun sama dengan Nabi, tidak membazir, dan jangan lupa baca doa ni. InsyaAllah dapat masuk mana-mana pintu syurga yang 8. Dan pintu syurga ni ada bab Ar-Rayyan. Khas untuk siapa tu? Orang yang suka puasa sunat, dia boleh masuk pintu tu. Ada babu as-salah untuk orang yang suka solat, termasuklah solat sunat. Ada babu sedekah, khas untuk orang yang suka bersedekah. Tapi kalau dia berwuduk dengan sempurna dan baca doa ni, dia boleh masuk. Istimewanya apa? Semua pintu dia boleh masuk. Subhanallah. Hanya berwuduk sempurna dan baca doa. Tapi lepas tu kena solat. Jangan wuduk, baca doa, lepas tu tak solat. Dan ingat, kalau dia baca, dia ambil wuduk, dia solat lambat, ambil wuduk pun lambat, dia pun baca doa ni. Dia boleh tak? Tak boleh. Sebab syarat masuk syurga, qad aflahal mu'minun allazina hum bi salatihim, yang berjaya masuk syurga solat yang khusyuk. Dan ciri-ciri solat yang khusyuk ialah solat sama dengan Rasulullah di awal waktu. Dan biasanya kalau orang solat lambat, dia tak baca doa ni sebab tak cukup masa. Ada 5 minit lagi kan? Okey, C, mengucapkan la hawla wala quwata illa billah. Daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah?" Faqultu bala ya Rasulullah.
Qul la haula wala quwata illa billah. Ini yang kita dah hafal dan sangat mudah disebut. Maukah aku tunjukkan kepada kamu salah satu harta simpanan yang paling berharga di syurga? Siapa nak buat harta kat dunia, dia kena bekerja keras. Keluar pagi balik petang, daripada muda sampai ketua. Tapi siapa nak buat harta di akhirat, tak payah keluar pagi balik petang. Hanya perbanyakkan ucapan la haula wala quwata illa billah. Nabi kata ia adalah gedung harta di syurga. Tengok banyak benda mudah kan, tapi orang tak tahu, tak amal, ataupun tahu tapi lupa sebab disibukkan dengan dunia. Dan daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Awsani khalili an ukthira min qawli la haula wala quwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah." Kekasihku, kata Abu Zar, kekasihku iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada aku. Bila Nabi sebut wasiat tu benda yang besar dan penting. Apa dia? Iaitu agar aku memperbanyakkan ucapan la haula wala quwata illa billah. Kenapa ni Nabi wasiat ni? Sebab perkataan itu adalah satu harta simpanan yang sangat berharga di syurga. Kan? Jadi amat tidak cerdik orang yang kejar harta dunia, tak dapat pun bergedung-gedung. Kan, kadang-kadang dapat sikit hilang sekejap je. Daripada pagi sampai petang. Tapi untuk dapat harta yang bergedung-gedung di syurga, hanya dengan sebut la haula wala, itu pun dia terlupa, sangat-sangat tidak cerdik. Jadi insya-Allah mulai hari ini, malam ni, terus kita sebut di mana-mana, sambil memandu, sambil memasak, sambil gosok baju, sambil lipat baju, baca je la haula wala quwata illa billah. Berapa ustaz? Oh, dia tanya lagi berapa. Nak berapa harta ni? Kalau nak sikit baca sekali je. Okey, cukup lah. Kita sambung insya-Allah. Kita jumpa hari Sabtu malam insya-Allah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى